tuan-tuan dan puan, bagaimana cara kita nak membuat analisis data dengan sempurna dan mudah. Pertama, tuan-tuan dan puan akan analyse dulu data-data dalam bentuk deskriptif. Untuk memudahkan penulisan yang seragam dengan penulisan yang biasa tuan-tuan dan puan buat, adalah saya gunakan Microsoft Word ya. Selain daripada saya gunakan Google Sheet tadilah, iaitu Google Document. Baik, ini adalah blank document yang saya buka untuk saya simulasikan bagaimanakah saya nak membuat jadual dan nak terus buat interpretasi data tu nanti. Okey, ini saya punya Microsoft Word. Okey, semua nampak ya? Boleh nampak? Boleh nampak Okey, ini nota Microsoft Word. Okey. So kat sini saya akan letak table 1 lah. Okay, inside here I'm going to spell it as a table 1. So table 1 is the demographic factor. Demographic. To answer the questions ataupun objektif yang nombor 1 adalah kita nak mengetahui demographic factor of respondent. Secara umum kita ada beberapa faktor. Betul Boleh dengar suara saya Tak pakai mic pun boleh dengar kan insya-Allah So sekarang ni yang pertama nak buat table ni, anda boleh tekan insert table dan masukkan table. Saya akan masukkan beberapa table seperti yang saya tunjuk pada layar. Kemudian di sini saya akan letakkan variable. Variables. Kemudian saya akan biarkan tempat kosong dan saya akan letak perkataan min SD, bukan min SD. Saya akan letak frequency, saya akan letak percentage, saya akan letak min, saya akan letak SD lah. Itu adalah contoh. Min ataupun median. Kemudian saya akan letak SD ataupun IQR. Ini adalah contoh sahaja. Setakat ini boleh follow? Ini contoh dummy table yang kalau anda nak masukkan data. Saya akan tunjuk seperti sebenar yang anda akan masukkan data. Dan saya percaya ada di kalangan kamu yang mungkin tak masukkan data sebenar lah. Tapi kena produce a dummy table. That may reflect the idea of what kind of input that going to be inserted if you have the data. So now, mari kita pergi kepada SPSS, klik kepada Analyze, klik kepada Descriptive Statistics dan pergi kepada Frequencies. Ini step yang pertama untuk data-data yang bercirikan data-data kategori. Saya ulang, data-data kategori. Saya akan masukkan jantina, saya akan masukkan bangsa, tahap pendidikan, status perkahwinan, pekerjaan dan program. Okey, boleh follow tak boleh follow? Ada dua cara nak masukkan. Pertama dengan menekankan butang ini secara double clicking. Clicking. Dia akan masuk ke dalam variable box. Cara kedua adalah menyeritkan dia. Cara ketiga adalah menyeret dengan arah. Cara keempat adalah buat semua yang saya cakap tu lah. Dia akan masuk macam ni. Dah sudah? Semula ya. Mula-mula sekali kita akan pergi kepada Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Silakan. Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. And then followed by inserting your variables. That's why kalau tuan-tuan dan puan perasan, saya dah maklumkan tadi, tolong ikut kepada bentuk ni lah. Bentuk 3 bulan ini adalah bentuk nominal data. So I'm going to insert all the nominal file. Nampak? Umur saya tak masukkan. Kenapa saya tak masukkan umur? Sebab umur adalah contoh data numerical. Saya tak masukkan ya. Setelah selesai, saya ada 2 butang yang saya boleh klik. Iaitu butang OK dan butang Paste. Saya ulang Saya ada 2 butang, saya boleh klik butang OK dan saya boleh klik butang Paste. Apa jadi jika saya klik butang OK? Awak jangan klik Apa jadi jika saya klik butang Paste? Dan saya akan bagi tahu kenapa saya tak klik butang OK. Selepas ni, semua analisis saya tidak akan klik butang OK. Faham tak? Sebab apa? Sebab saya nak menghasilkan algoritma. Okay, saya tunjukkan contoh. Bila tuan-tuan dan puan tekan OK, jangan tekan saya tekan je. Dia akan keluarkan out apa? Output. Output inilah yang kita akan gunakan dalam analisa kita. Saya tak nak yang itu. Saya nak pergi balik semula, analyze descriptive statistic frequency and then insert all the variables that you required. And I'm not going to press this button. In fact, I'm going to press the another button, which is the paste button. Why? If I paste the button here, if I press the button of the paste over here, it's going to open another version of output. Iaitu dipanggil sebagai syntax. Ini dipanggil syntax. Syntax ini adalah sangat penting untuk anda nak nge-sharekan idea macam mana analisis ini dibuat. Cara nak analyze dia pun senang je. Anda highlight dan tekan butang play button ke atas ni. Ataupun kita panggil run selection. Or you boleh tekan butang Ctrl R. Ini dipanggil kaedah syntax. Bila saya tekan, dia akan menghasilkan output. So tak payah nak save output ni ya, faham? Saya rasa kebanyakan orang-orang yang mengajar SPSS
di dalam dunia ni pun kadang-kadang dia orang tak tunjuklah cara menggunakan sinteks ya, sebab dia agak sedikit complicated, tapi saya suka gunakan sinteks supaya senang untuk saya fahami apa step analisis yang saya lakukan. Baik, contoh yang macam saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan ni, saya akan tuliskan dekat sini adalah descriptive stat untuk data demo. So, tuan-tuan dan puan boleh ambil saya punya sinteks ni nanti letak dalam sinteks komputer masing-masing, boleh run dan dapat output macam saya. Faham ya? Apa fungsi sinteks? Selain daripada yang saya kata tadi, anda boleh run data seperti yang saya tunjuk, anda juga boleh update file ini. Faham tak? Katakan sekarang ada 60, betul? Saya buat ujian yang sama, sewaktu anda nak bergraduat nanti, saya boleh run lagi sekali data ni, tetapi saya tak payahlah nak pergi kepada analyze, descriptive, frekuensi, tak payah. Buang masa, faham? Saya ambil data ni balik dan klik je run, dia akan run. Faham? Penting tak penting? Pentinglah. Anda hari-hari kerja buat return kan? Hari-hari kerja buat macam-macam file documentation dan analisis data kan? Bila pakai sinteks, data tu kan mula-mula 100. Bulan depan jadi 200 sebab passion bertambah dan lain-lain kan? Jadi anda boleh auto calculatekan begitu sahaja, dia akan bagi tahu daripada masa ke semasa. Boleh follow tak boleh follow ni? Okey, cuba buat ya. So sinteks saya telah terhasil dan saya akan menyimpan sinteks saya ini sebagai data stress. Okey, data stress. Selesai ya. Data stress ini akan disimpan sebagai format SPS. SPS adalah format sinteks. Jadi selepas saya dah siap ni, anda cuba buat Lepas ni saya akan pausekan video ni supaya saya dapat producekan video dan saya nak anda buat seperti yang saya buat supaya anda dapat feel ya. Okey, contoh, saya nak masukkan dua variable namanya jantina dan bangsa. Ini daripada output. Macam mana nak hasilkan output? Pergi kepada sinteks, highlight sinteks yang berkenaan dan tekan butang run. Maka dia akan keluar output seperti yang saya tunjukkan ini. Baik, saya nak ambil jantina. Tengok saya buat macam mana? Tekan copy. Selepas saya tekan copy, pada Microsoft Word, saya akan tekan butang paste. Bila saya tekan butang paste, dia akan keluar macam yang anda lihatlah. Sorry dia tak keluar seperti yang saya mahukan. Lagi sekali saya cuba. Copy. Saya akan pergi kepada, dia tak keluar seperti mana yang saya mahukan. Tak apa, yang saya nak tunjuk yang ni. Apabila anda ada data ni, contoh lelaki, frekuensi ni semua ni. Match destination formatting. Okey. Dia tak keluar table Sepatutnya saya nak dia keluar table. Sekejap. Saya try lagi sekali. Dia dah formatkan dia. Tak apa. So kat sini contohnya kita tulis jantina. Betul tak? Kita ada lelaki, kita ada wanita. So sekarang ni berapa frekuensi lelaki dan berapa frekuensi perempuan? So kita akan dapat dengan kita copy data ni. Cara dia begini. Sorry, maafkan saya. Cara dia, anda jangan copy paste macam yang saya tunjuk tadi. Sebaliknya, anda double klik kepada data yang berkenaan. Contoh, macam sekarang ni, saya double klik. Selepas saya double klik, saya akan highlightkan. Ini contoh. Saya highlight. Selepas saya highlight, saya tekan Ctrl C dan saya paste. Dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni kita nak. Sebab kita boleh ambil dan tampal. Bila anda boleh ambil, contoh saya ambil Ctrl C, Ctrl V. So kita akan letakkan lelaki dan wanita. Begitulah juga untuk bangsa. Tengok ya, saya demokan. Okey, untuk bangsa. Bangsa kita ada berapa jenis bangsa? 5. Macam biasa, double klik. Oleh kerana saya malas nak menaip, saya pun copy je dengan perkataan-perkataan sekali. Kemudian saya akan tampalkan di sini. Saya tampalkan. Kemudian saya buat 5 kolom lah. 1, 2, 3, 4, 5. So tuan-tuan puan akan perhatikan kat sini. Saya akan copy dan saya akan select lah. Dia akan masuk seperti yang saya mahukan. Senang ke susah? Senang kan? Dalam satu hari boleh siap projek anda ni. Dah siap? Contoh, saya akan teruskan sampai habis semua variable yang berkenaan. Saya akan klik kotak ini. Saya akan pergi kepada layout. Dan saya akan pergi kepada table dan ubah bordernya. Buang semua border. Ambil border atas. Tekan border bawah dan juga border atas. Dan tekan border bawah sekali. Ini cara nak buat table. Okey, silakan boleh cuba buat.